Kursus pengurusan harta adalah penting di Malaysia, terutamanya pengurusan tanah kerajaan. Tajuk penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan iaitu isu semasa dan penyelesaian ini relevan dalam konteks ini. Negeri Selangor sebagai contohnya ialah negeri yang besar dan maju telah menghadapi cabaran penting berkaitan tanah kerajaan. Kajian ini menggabungkan temu ramah dan kajian kepustakaan untuk menggali isu-isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan. Temu ramah akan dilakukan dengan pihak mahir dan juga penduduk tempatan ataupun pihak awam. Pengetahuan orang awam adalah penting untuk memahami impak sosial dan ekonomi. Penyelidikan ini akan melibatkan pakar dan kajian kepustakaan untuk menilai langkah-langkah penyelesaian yang diambil, di mana cabaran seperti kekangan sumber, perundangan dan kepekaan sosial juga akan dipelajari. Kajian ini memberikan wawasan kepada pelajar pengurusan harta di Malaysia tentang penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan di Selangor serta strategi penyelesaian. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menyumbang kepada penyelesaian yang lebih baik dalam menguruskan tanah kerajaan di Malaysia yang akan terus berkembang. Pencerobohan tanah berlaku apabila seseorang memasuki harta orang lain tanpa kebenaran. Terdapat banyak cabaran dan isu yang berbeza yang perlu diselesaikan untuk mengelakkannya dari terus berleluasa. Antara cara-cara pencerobohan tanah kerajaan yang sering dilakukan adalah menduduki atau membina sebarang bangunan di atas tanah kerajaan, tanah rizab maupun tanah lombong, membajak, menggali, mengepungi atau menanami mana-mana tanah kerajaan serta memotong atau mengalih apa-apa kayu-kayuan atau hasil hutan dari tanah demikian. Secara umumnya, kejadian pencerobohan tanah secara haram sukar dihentikan kerana pemantauan dan pengawasan yang lemah oleh pihak yang bertanggungjawab memelihara dan mengawal selia tanah kerajaan. Disebabkan kekurangan ini, sesetengah individu dan kumpulan mengambil kesempatan dan membina rumah, mengendalikan ladang dan secara tidak sah mendirikan kilang atau bengkel di atas tanah harta awam. Objektif kajian kami adalah yang pertama, mengenal pasti isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan. Yang kedua adalah menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam mengatasi isu pencerobohan tanah kerajaan. Yang terakhir adalah menjelaskan langkah penyelesaian yang telah diambil oleh pihak berkaitan. Seterusnya, kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian yang kami dapati daripada kajian ini ialah dapat memahami maksud penerokaan serta pencerobohan tanah kerajaan dalam konteks yang sebenar. Hal ini bermaksud melalui kajian ini ia dapat memupuk kefahaman yang lebih mendalam berkaitan isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan khususnya di negeri Selangor. Seterusnya, kajian ini secara tidak langsung dapat memberi banyak manfaat kepada pihak kerajaan seperti pihak berkuasa negeri PBN, Pejabat Tanah Galian PTG, Pejabat Tanah Daerah PTD, pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam memberi pendedahan tentang jalan penyelesaian yang boleh diambil bagi membendung isu kegiatan pencerobohan tanah kerajaan. Ia juga dapat memberi pengetahuan kepada pihak-pihak yang terlibat bagi isu pencerobohan tanah kerajaan tentang kedudukan mereka menurut undang-undang. Selain itu, kajian ini juga dapat memberi pengajaran bahawa masyarakat Malaysia haruslah bertanggungjawab dalam memelihara dan memulihara tanah serta alam sekitar supaya ianya sentiasa terjaga dan tidak diceroboh sewenang-wenangnya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini secara tidak langsung dapat dijadikan teladan dan iktibar, malah menyedarkan kita betapa seriusnya isu-isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan di negara ini. Kaedah kajian. Kajian ini merupakan penyelidikan empirikal yang bertujuan untuk mengenal pasti tentang isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan iaitu isu semasa dan juga penyelesaiannya, di mana akan dijalankan melalui temu ramah dengan pihak mahir berkenaan hal ini dan penduduk tempatan akibat dari kegiatan pencerobohan tanah di kawasan kajian. Penyebab utama yang dianggarkan adalah berasaskan kepada kajian yang dijalankan apabila terdapat isu-isu yang berkaitan dengan pencerobohan tanah.
Kajian ini juga akan melibatkan temu ramah dengan pakar-pakar dalam bidang pengurusan harta tanah dan kajian kepustakaan untuk menyelidiki dasar-dasar dan inisiatif kerajaan serta strategi yang telah dilaksanakan untuk menangani isu-isu penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan. Kaedah ini melibatkan 4 kaedah, iaitu yang pertama, kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah kaedah temu ramah. Temu ramah dari kalangan pihak mahir akan dijalankan dengan pihak pegawai tanah dan galian Selangor dan syarikat town planner, manakala temu ramah dari kalangan pihak awam akan dijalankan secara rawa. Jumlah penemu ramah yang disasarkan adalah sebanyak 4 orang. Yang kedua ialah kaedah kajian literature. Pengarang akan mengkaji sumber-sumber terkini dan terdahulu yang berkaitan dengan isu pencerobohan tanah, kesan dari tindakan pencerobohan dan juga isu-isu dalaman yang berkaitan. Kaedah yang ketiga ialah kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan digunakan dalam kajian ini bagi memperoleh data dan maklumat berkaitan dengan pembelajaran dalam talian serta isu semasa berkaitan dengan tajuk kajian. Pencarian maklumat tambahan melalui internet juga diguna pakai dalam menjayakan kajian ini, di mana data diambil hanya daripada sumber rasmi dan akademik sahaja. Yang keempat ialah kaedah pengumpulan data sekunder. Kaedah pengumpulan data sekunder adalah maklumat yang diperolehi melalui rujukan kepada buku-buku, laporan-laporan dokumen, kertas-kertas seminar dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penyelidikan ini. Terdapat juga maklumat sekunder yang diperoleh dari jabatan-jabatan yang bersangkutan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berkuat kuasa dalam bentuk berkeliling. Dan yang terakhir ialah kaedah analisis kandungan teks, di mana ia digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasi artikel-artikel penyelidikan terdahulu mengenai tajuk penyelidikan ini. Maklumat yang relevan diperolehi dari artikel-artikel tersebut dan dimasukkan ke dalam bahagian perbincangan kajian. Seterusnya adalah bahagian dapatan kajian dan perbincangan. Bermula dengan data mengenai demografi responden, di mana kami telah menemu ramah 4 orang, dua daripadanya ialah pihak profesional dan 2 lagi ialah pihak awam untuk kajian lapangan ini. Responden pertama ialah Encik Muhammad Kushairi yang bekerja dengan Keretapi Tanah Melayu Berhad, KTMB dan juga sebagai perancang bandar. Responden 2 adalah Puan Farus Fadzira yang bekerja sebagai perancang bandar juga. Responden ketiga ialah Puan Izzati Akilah binti Mior Alias yang bekerja sebagai seorang guru. Dan yang terakhir ialah responden keempat iaitu Muhammad Syairi bin Ahmad yang bekerja sebagai pembantu makmal. Selamat sejahtera, nama saya Nantini dan nombor matrik saya GA04563. Saya ingin menerangkan mengenai hasil dan kajian yang terdapat bagi 3 buah negeri di Semenanjung Malaysia yang mempunyai isu pencerobohan tanah kerajaan baru-baru ini. Pertama adalah negeri Perak, lokasi adalah hutan simpanan Sungai Baru, iaitu aktiviti penerokaan adalah pencurian kayu bakau oleh warga asing. Manakala bagi negeri Pahang, lokasi adalah Cameron Highland, pencerobohan hutan simpanan dan penempatan orang asli pos terisu bagi tujuan pertanian. Bagi lokasi Raub pula, pencerobohan bagi tujuan aktiviti penanaman durian musangking. Akhirnya sekali, Selangor, Bukit Teraka atau Rantau Panjang. Kawasan hutan simpanan digondalkan bagi tujuan aktiviti penternakan dan pembinaan kolam ikan oleh peneroka tanah secara tidak sah. Manakala lokasi hutan simpanan Ulu Gombak dan Serendah merupakan aktiviti pembalakan haram dikesan bagi tujuan pembinaan ECRL tidak diluluskan. Dan kawasan pembinaan ECRL tersebut sepatutnya tidak masuk ke dalam kawasan hutan simpanan tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bahagian seterusnya ialah bahagian cabaran, di mana yang pertama, menurut responden 1, cabaran utama yang dihadapi oleh PBT adalah pemantauan dari PBT, di mana isu-isu ini berkait rapat dengan keadaan semasa, tapak percubaan serta akses ke lokasi yang agak sukar serta kekurangan tenaga kerja dari pihak PBT untuk melakukan pemantauan. Dan faktor utama adalah pemantauan, kerana faktor ini adalah faktor penting apabila kekerapan pemantauan berjadual boleh mengekalkan dari gejala percubaan lebih belas rosa. Jelas di sini, cabaran pertama bagi menangani isu pencerobohan dan penerokaan tanah kerajaan adalah kurang pemantauan daripada pihak berkuasa, di mana kawasan-kawasan yang kurang dipantau secara kerap akan memudahkan mencerobohinya dan digunakan untuk kawasan pertanian secara haram, pembinaan bengkel atau rumah setinggan dan sebagainya. Kaitan yang boleh dibuat adalah di Kampung Bukit Bangkong,
Sepang di mana pencerobohan perlakuan berlaku apabila menjalankan aktiviti pertanian secara haram. Walaupun PPT telah meletakkan papan amaran dan memagari kawasan tersebut dan juga pemantauan berkala dijalankan, tetap pencerobohan berlaku kerana pemantauan yang tidak tegas dan kerap tidak dijalankan. Seterusnya, menurut responden 1, iaitu kekangan yang dihadapi cuma proaktif antara pihak untuk menjamin kesejahteraan kawasan persekitaran di pencerobohan berlaku, dan daripada responden 2 iaitu komitmen yang diberi oleh komuniti setempat dalam hubungan kerjasama ini serta mentaliti komuniti itu sendiri. Cabaran yang boleh dikenal pasti adalah cabutan pihak yang tidak bertanggungjawab yang boleh menjejaskan kerjasama dan kepercayaan antara pihak awam dan kerajaan. Kerjasama antara dua pihak ini penting kerana pihak awam lebih mengetahui di mana pencerobohan tanah kerajaan ini berlaku dan boleh melaporkannya kepada pihak berkuasa. Tetapi jika ada campur tangan pihak luar yang ingin mempergunakan pihak awam untuk tujuan mereka sendiri, kerjasama dan kepercayaan ini boleh tergugat dan akan menyukarkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang wajar. Seperti yang boleh dikaitkan adalah seperti di Bagan Tiang, di mana syarikat telah mengeluarkan operasi rasuah dengan penduduk kampung untuk membeli tanah kerajaan dan menjualnya kepada mereka pada harga yang rendah. Ataupun seperti di Gua Mesang, Kelantan yang turut menggunakan taktik yang sama. Kerana ini akan menjejaskan kerjasama dan kepercayaan rakyat dan kerajaan. Terakhir adalah campur tangan ahli-ahli politik, di mana menurut responden 2, penglibatan dari ahli-ahli politik serta ketidaktegasan undang-undang serta tindakan daripada pihak berkuasa. Campur tangan ahli politik ini akan menyukarkan PBT untuk menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Kes-kes yang boleh dikaitkan adalah seperti kes rasuah Lim Guan Eng yang telah memindah milik tanah kerajaan kepada pihak syarikat daripada China tanpa kebenaran, ataupun dengan kes campur tangan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri yang telah menjual tanah dengan murah kepada NGO tanpa kebenaran. Campur tangan ahli politik ini perlu dikawal, kalau tidak pencerobohan tanah kerajaan akan berlaku dan pihak PBT tidak boleh menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Okey, bagi langkah penyelesaian yang pertama adalah mengadakan kempen kesedaran dan pendidikan masyarakat, di mana pihak awam perlu sedar dan mengetahui betapa banyaknya peristiwa pencerobohan yang berlaku dari pemerhatian, perbualan orang atau terlibat secara tidak langsung tanpa sedar. Jika kesedaran ini boleh memberi kesedaran kepada pihak awam apa itu pencerobohan dan penerokaan tanah dan hukuman undang-undang yang boleh diambil. Seterusnya adalah pendidikan kepada pihak awam atas tindakan yang mereka boleh ambil berkenaan dengan topik ini dan membolehkan mereka membantu PBT dalam mencegah pencerobohan yang berlaku. Okey, langkah seterusnya adalah menggubah semula undang-undang dan meningkatkan lagi hukuman pencerobohan tanah kerajaan. Banyak undang-undang tanah negara mempunyai definisi pencerobohan dan penerokaan yang lama tidak digubah semula mengikut kehendak zaman yang sesuai dengan peredaran zaman. Dan banyak juga hukuman undang-undang yang diberi kepada pesalah adalah terlalu ringan dan tidak setimpal dan tempoh penjara yang terlalu pendek. Undang-undang ini perlu digubal semula dengan mengadaptasi definisi pencerobohan dan penerokaan mengikut peredaran zaman serta memberatkan lagi hukuman tersebut dengan memberi denda yang lebih tinggi dan hukuman penjara yang lebih lama. Langkah penyelesaian yang ketiga adalah tindakan penguatkuasa yang lebih kerap dan dilakukan secara besar-besaran. Tindakan yang kerap dan secara besar-besaran berkemungkinan tinggi dapat mencegah dan menghalang pencerobohan dan penerokaan secara haram berlaku. Tindakan ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, operasi rondaan kerap. Rondaan ini dilakukan secara 24 jam tiap-tiap hari, terutama di kawasan panas menjadi tumpuan peneroka haram yang sesuai untuk dijadikan tapak pertanian. Rondaan ini akan mencegah banyak pencerobohan daripada berlaku atas dasar penceroboh takut ditangkap. Yang kedua adalah operasi pemutihan yang akan memastikan seluruh kawasan tanah kerajaan tersebut tidak mempunyai unsur-unsur pencerobohan atau penerokaan dengan merobohkan binaan, meratakan tanah pertanian tersebut dan menangkap semua pihak yang terlibat. Selamat sejahtera, nama saya Nantini dan nombor metrik saya GA04563. Saya ingin menerangkan mengenai penerokaan dan pencerobohan tanah kerajaan, isu semasa dan penyelesaian bagi secara kesimpulan. Isu yang terdapat dalam pencerobohan tanah terdiri daripada 3 buah negeri iaitu Perak, Pahang dan Selangor. Aktiviti yang paling utama adalah pertanian, pembinaan dan pertanian Arab. Antara cabaran yang membendung isu ini ialah kurang
pantauan daripada pihak berkuasa, terutamanya daripada pihak berkuasa tempatan PBT, campur tangan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dan juga campur tangan ahli politik. Campur tangan pelbagai pihak menyebabkan isu ini sukar dibendung. Tambahan pula, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memandang serius berkaitan penerimaan suapan daripada penerokan haram kepada pihak yang sepatutnya melindungi tanah kerajaan juga merupakan satu masalah yang perlu diatasi kerana situasi tersebut seperti duri dalam daging membendung isu ini. Hub 6CD, September 2023. Terdapat juga langkah penyelesaian seperti berikut, iaitu pihak kerajaan bekerjasama dengan badan bukan kerajaan iaitu NGO untuk mengadakan kempen kesedaran. Kedua adalah kerajaan juga perlu mengubal semula undang-undang penguatkuasa supaya lebih berat kepada pesalah yang meneroka tanah secara haram. Akhir sekali, tindakan penguatkuasa yang lebih kerap dan besar-besaran di kawasan yang disyaiki menjadi tumpuan penerokan haram. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.